Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sedang penonton yang dirahmati Allah, tidak lama lagi kita akan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dan hari-hari Ramadan adalah hari yang terhad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat." Ayyaman ma'dudat. Beberapa hari yang dapat dihitung, iaitu masanya tidak panjang. Ramadan waktunya adalah terhad. Apabila waktunya terhad, maka kita perlu adanya perancangan dan strategi untuk kita lakukan, untuk kita capai agar amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu berkualiti. Bagaimanakah cara untuk menjadikan amalan bulan Ramadan ini berkualiti? Saya cuba untuk ringkaskan berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh ulama kita, formula-formula untuk jadikan amalan kita berkualiti. Formula pertama, hendaklah mengenal dan mengetahui tujuan sesuatu ibadah itu disyariatkan selain daripada mengetahui cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika kita solat, selain daripada kita tahu cara kita solat, kita juga perlu tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala syariatkan solat. Allah sebut, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu dapat mencegah kamu daripada melakukan perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Untuk ibadah puasa, Allah juga menyebutkan illahnya. Allah sebut dalam ayat tadi, "Kutiba alaikumus siyam." Diwajibkan ke atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan kepada umat-umat yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi illah di sebalik pensyariatan puasa bukanlah untuk kita tinggalkan makan dan minum itu sahaja. Makan dan minum hanyalah wasilah, namun ghayah dan maksudnya adalah untuk mencapai sifat takwa. Untuk kita bertakwa, iaitu berhati-hati dalam menjalani kehidupan mengikut syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi sifat takwa itulah yang diinginkan daripada puasa. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bal lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak tinggalkan kata-kata dusta atau beramal dengan amalan yang dusta, maka tidak perlu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kerjanya meninggalkan makan dan minum. Kerana tujuan asal puasa bukanlah untuk tinggal makan minum, tujuannya adalah kerana takwa. Jadi apabila kita beramal, kita berpuasa, yang kita fikirkan adalah takwa, maka kita akan mencapai maksud di sebalik ibadah tersebut. Apa maknanya? Maknanya sepanjang hayat Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkara-perkara yang diharamkan, al-muharramat. Maka dalam bulan puasa ialah bulan yang paling layak kita tinggalkan segala maksiat. Malah ada tambahannya, apabila Allah larang kita untuk makan dan minum yang merupakan perkara yang diharuskan pada hari yang lain, kita juga tinggalkan kerana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini formula pertama. Kita mengambil berat tentang maqasid syar'iyah, tujuan syarak mensyariatkan suatu ibadat selain daripada kita mengetahui cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Formula kedua, untuk kita jadikan bulan puasa kita ini sebagai bulan yang amalan ketika kita berpuasa amalan yang berkualiti, hendaklah kita dahulukan perkara wajib daripada perkara yang sunat. Perkara bulan puasa ialah bulan melengkapkan perkara-perkara yang wajib. Sekiranya kita bukanlah di kalangan orang yang melazimi masjid selama 5 waktu pada bulan-bulan biasa, bulan Ramadan ialah bulan kita jadikan masjid sebagai tempat kita solat untuk solat 5 waktu. Inilah waktu untuk kita perbaiki amalan. Jangan kita kejar untuk solat tarawih sehingga kita tidak pernah tinggalkan satu malam pun tarawih, namun banyak solat fardu yang kita tinggalkan di masjid. Sedangkan itu lebih aula. Sedekah, ya, penting bagi makan pada orang berpuasa dan sebagainya, yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Namun perkara lebih penting, jangan sampai nafkah keluarga kita, nafkah terhadap mak ayah kita, bantuan kita terhadap jiran tetangga kita yang terdekat, adik-beradik kita dan sebagainya kita lupakan.
Jadi fokuskan kepada yang wajib sebelum kita pergi kepada perkara-perkara yang disunatkan. Jadi perkara kedua, utamakan yang wajib. Yang ketiga, formula ketiga untuk kekal menjadi hamba yang berkualiti dalam beramal, hendaklah kita mengutamakan ibadah-ibadah yang utama. Jadikan ibadah yang utama itu sebagai utama. Bagaimana mengetahui keutamaan ibadah? Kita ketahui melalui ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan amalan pada bulan Ramadan, atau dengan bahasa mudahnya, amalan-amalan yang diberikan tumpuan oleh Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan. Jadi dalam Quran ada beberapa amalan. Pertama sekali, puasa. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi perkara pertama yang kita fokuskan ialah puasa kita biar sempurna. Jangan ada satu hari pun yang kita tinggalkan puasa. Jangan pada waktu puasa adanya amalan-amalan yang kita lakukan menyebabkan berkurangnya pahala puasa kita. Fokuskan pada puasa kita, puasa yang menepati kehendak syarak seperti mana kita bincangkan pada formula yang pertama. Yang kedua, qiyam. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang bangun qiyam, iaitu solat malam pada bulan Ramadan dengan penuh dengan keimanan dan ihtisab. Iman artinya, iman itu yang melahirkan amal. Kita percaya kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ihtisab iaitu kita bertahan. Ihtisab iaitu kita bertahan dalam menghadapi kesusahan ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, solat tarawih, tidak ada manusia yang penat dalam solat tarawih. Tidak ada orang susah untuk bangun qiyamul lail. Namun yang menyebabkan seseorang itu bertahan kerana ihtisab, iaitu berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik kepayahan yang menimpa kepada kita. Bersabar dalam ketaatan merupakan salah satu ihtisab. Amalan yang kedua yang perlu kita fokuskan adalah qiyam. Jangan sampai pada malam Ramadan ada malam-malam yang kita tinggalkan tanpa qiyam. Sebab itulah ibadat qiyam itu dipercepatkan. Pada zaman Sayyidina Umar Khattab, kerana kepentingan qiyam pada bulan Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang bangun malam pada bulan Ramadan dengan iman, penuh keimanan dan berihtisab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang ketiga, ini lebih kepada rentetan daripada qiyam. Nabi kata man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar, iaitu qiyam, jangan sampai bulan Ramadan kita tak hiraukan tentang Lailatul Qadar. Amalan-amalan yang kita lakukan pada hari-hari biasa akan bertambah banyak dan bertambah sempurna ketika tibanya hari-hari yang dijangkakan berlakunya Lailatul Qadar, iaitu pada 10 malam terakhir. Ini amalan yang ketiga, fokus pada bulan Ramadan. Amalan yang keempat ialah Al-Quranul Karim. Nabi SAW bertadarus dengan Jibril AS sepanjang bulan Ramadan. Jadi fokuskan pada Quran. Fokuskan ikut kemampuan kita. Targetkan, kita buatkan perancangan berapa banyak kita nak, berapa kali kita nak khatamkan Al-Quranul Karim. Kalau kita mampu khatamkan sebanyak 3 kali, 3 kalilah yang kita usahakan berdasarkan kemampuan kita. Kalau kita tidak rancangkan, maka kita tidak akan merasa kerugian apabila terlepas peluang tersebut. Dengan kemampuan bacaan kita yang lancar, Allah berikan nikmat kita mampu membaca Al-Quran dan lancar baca Quran. Allah berikan nikmat kita ada masa kosong. Kita boleh sesuaikan dengan keadaan sehingga dapat kita merancang berapa kali kita mampu berkhatam. Kita khatamkan solat dan khatamkan Al-Quranul Karim. Dan ini ibadah yang keempat. Ibadah yang kelima, doa. Rancangkan doa, iaitu doa ketika waktu akhir puasa dan doa ketika qiyamul lail. Waktu berdoa ialah waktu yang disebutkan tadi, waktu yang paling mustajab. Dan dalam Ramadan ada hari-hari Jumaat. Dan Ramadan ada waktu-waktu tertentu dimakbulkan doa. Jadi rancangkan doa yang kita ingin baca. Bagaimana cara nak rancang? Kumpulkan doa-doa Al-Quranul Karim. Apa yang Quran ajarkan untuk kita amalkan itu merupakan doa-doa terpenting dalam kehidupan kita. Dan kumpulkan doa-doa dalam sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi ajarkan pada kita, itulah yang kita amalkan. Kemudian kita lengkapkan permintaan tadi dengan doa-doa hajat kita. Dan doa-doa hajat kita, cara berdoanya
Banyak kita temukan daripada doa-doa di kalangan ulama, mereka membaca doa dengan cara sirah yang sempurna, dan tidak ada masalah untuk kita tiru cara mereka berdoa. Dan ini bukan bab zikir, bab berdoa. Doa perlukan pada perancangan, iaitu kita merancang berdasarkan kepada nas, berdasarkan kepada Al-Quranul Karim. Berapa ramai orang yang berdepan dengan masalah keluarga kerana tidak berdoa untuk menjadikan anak isteri sebagai qurrata ain, sebagai penyejuk hati. Berapa ramai keluarga dan masyarakat Muslim jadi menjadi keluarga mereka dilanda dengan masalah keluarga kerana lupa berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan doa-doa yang lain. Doa-doa Al-Quran adalah doa-doa yang penting dan ia adalah panduan pertama untuk kita berdoa. Ini amalan yang kelima. Dan ini 5 amalan ini antara amalan-amalan yang diberikan penekanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan sedekah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan, dan Nabi menjadi lebih pemurah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba bulan Ramadan. Formula seterusnya untuk menjadikan amalan kita sebagai amalan berkualiti adalah mengetahui keutamaan suatu amal ibadat berdasarkan kepada masa dan tempat. Contohnya ketika waktu kita mendekati waktu berbuka puasa, kita dah sebut tadi amalan-amalan utama. Namun nak dahulukan ketika berbuka puasa, adakah baca Quran lebih penting atau doa ataupun zikir secara umum? Ketika berbuka, kita ketahuilah bahawa amalan doa adalah yang terbaik. Ketika selesai solat, zikir adalah terbaik, terutama zikir selepas solat. Dan sekiranya pada waktu petang dan pagi, zikir pagi petang kita dahulukan. Kemudian pada waktu kosong kita penuhi dengan Al-Quranul Karim. Ketika waktu disyariatkan untuk amalan-amalan tertentu secara khusus, kita lakukan amalan berdasarkan kepada apa yang ditetapkan oleh syarak. Kenali betul-betul setelah kita rancang, tahu bilakah waktu yang paling afdal untuk satu amalan. Semoga Allah SWT jadikan kita orang-orang yang berkualiti, orang-orang yang dapat beramal dengan amalan yang penuh kualiti di bulan Ramadan, agar Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Sekadar ini semoga Allah jadikan tazkirah kita yang sedikit ini bermanfaat untuk kita dan terutama untuk diri saya sendiri. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.